Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurani binti Muhammad Nasir. Dan hari ini saya akan tunjukkan macam mana saya menggunakan application Kill untuk menyelesaikan soalan. Okey, untuk lab 1, objektif untuk lab 1 to make sure student know how to write simple assembly language program for the ARM microcontroller using data transfer, data processing instruction, and addressing modes. The second objective is to make sure student able to execute the program using an ARM Kill editor, assembler, and simulator. Okay, untuk soalan 1 minta store 0x30 into R0. So kita akan storekan 0x30 kepada R0. So ni nilai sebelum R0. Okay, so bila kita tekan step, so R0 akan ambil nilai yang ni. So R0 kat sini akan berubah daripada nilai tadi sebelum, dia akan jadi 0x000030. Okay, second, kita copy contents R0 into R5. So kita copy contents R0 ni, kita tahu 0x30, kita akan copy contents ni into R5. So ni nilai ni nilai register untuk R5 sebelum. So bila kita tekan step, R0 akan sama nilai dengan R5 sebab kita copy nilai R0 ni. So R5 yang sebelum tu akan berubah jadi 0x000030. Dan lepas tu kita save data 0x45785561 into memory location 0x400030. So kita kenalkan dulu R1 kita ambil 0x yang ni, yang awal ni kita kenalkan dia sebagai R1. So bila kita tekan step, R1 akan ambil nilai ni. So R2, bila kita tekan step, R2 akan ambil nilai yang sama macam ni. So register baru ini nilai yang baru untuk R2. So seterusnya kita akan save data yang R1 ni into R2. So kita guna str R1 ke R2. Okey, untuk soalan 2. Pertama kita kenalkan R0 sama dengan 0x20FE5690. Okey, ini nilai sebelum R0. Bila kita run to question line, lepas tu kita tekan step. So R0 ni akan dapat nilai ni. Kita kenalkan R1 sama dengan 0xFF123089. So ni nilai sebelum R1. So bila kita tekan step, R1 akan ambil nilai ni. So R2 akan ambil nilai ni. So ni nilai sebelum R2. Kita tekan step, R2 akan ambil nilai yang ni. So seterusnya kita akan tambahkan R0 dan R1. So hasil tambah R0 dengan R1 ni akan masuk ke dalam R3. So ni nilai sebelum R3. Bila kita tekan step, ini hasil tambah R0 dan R1. Dan seterusnya kita tambahkan R2 dan R3. Dan hasil tambah R2 dan R3 ni akan kita save ke dalam register R7. So ini nilai sebelum R7. Bila kita tekan step, so ini adalah hasil tambah R2 tambah dengan R3. So kita akan save dekat R7. Untuk CPSR kita dapat N0, Z0, C0 dan B0. Okey, untuk soalan yang ketiga, dia nak kita storekan 0x2936FEDA kepada R8. So kita akan storekan R8 ni kepada ni. So nilai R8 ni akan ambil nilai ni. Lepas tu dia nak perform the following instruction on the content of that register 4 times. So untuk ASR, okay, kalau kita buat manual, kita akan tukarkan nilai R8 ni kepada nombor binary. So bila kita tukarkan ke binary untuk ASR, kita akan shiftkan 4 bit belakang R8 kepada 0000 dan kita ambil
nilai 4 bit belakang tu akan shift ke depan untuk dapat result R1. So R1 tu akan mula dengan 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Okey, untuk LSL pula, macam kalau kita buat manual macam tadi, kita akan tukarkan juga R8 ni kepada nilai binary. Kemudian 4 digit hadapan R8 tu kita akan tukarkan kepada 0 dan kita akan shiftkan 4 digit hadapan R8 tu kepada nilai belakang R2. So R2 tu akan berakhir dengan 0, 0, 0, 0 dan yang nilai selepas 4 digit nilai R8 tu kita akan shiftkan ke depan untuk dapatkan nilai R2. Lepas tu lepas kita dah dapat nilai tu, kita akan tukarkan balik kepada hexa. So kita akan dapat result yang ni. So R2 akan jadi 0x936FEDA0. Untuk ROR pula, kita buat macam tadi, kita tukarkan R8 kepada binary. Dan kemudian nilai R8 tu, 4 angka terakhir untuk R8, kita akan tukarkan kepada 1111. Kemudian kita shiftkan 4 angka terakhir R8 tu kepada hadapan R3. So R3 akan bermula dengan 1111 dan seterusnya. So bila kita tukarkan balik result R3 tu kepada nilai hexa, kita akan dapat yang ni. So R3 akan dapat 0xa2936FED. Okey, untuk soalan 4. Write a program that perform logical OR untuk nilai 0x6398 dengan 0x1BFA. So kita kenalkan dulu. R0 ni kita jadikan nilai 0x6398. So R0 ni untuk person line, lepas tu kita akan tekan step. So R0 dia akan dapat nilai yang ni dan kita kenakan R1 akan jadi 0x1DFE. So nilai R1 dekat sini akan berubah. Kita tekan lagi step. So dia akan ambil nilai ni. So kita akan performkan dua ni. So kita akan performkan R0 dan R1 kepada logical OR. So kita akan OR kan R0 dan R1. So bila kita OR kan, result dia akan ada pada R2. So R2 ni akan berubah. So kita tengok ni nilai sebelum, kita akan step. So okey, ini nilai lepas kita dah OR R0 dan R1. Okey, untuk soalan nombor 5. Write a program that copy 12 byte of data starting from memory location 0x4004000 to memory location starting 0x4004020. Set manually the content of memory in 0x4004000 until 0x4004000 to be 0x01, 0x02 and so on. Okay, first kita akan jadikan R0 ni sebagai 0x4004000. Okay, kita tunggu kesenangan kita run. Okay, so kita dah jadikan R0 sebagai nilai ni dan nilai R1 sebagai nilai ni. Okay, dan kita movekan R3 ni sebagai counter. So R3 sebagai counter 12 kali. Ni 12 kali. Dan R3 kita akan berubah menjadi C. C ialah 12 dalam hexa. And then yang seterusnya kita akan pindahkan R1 kepada kita akan pindahkan R2 kepada memory location R1. Okay, so bila kita pindahkan dan kita tambahkan dengan 1. So R1 kita akan jadi 4004021. Seterusnya kita pergi ke strb. Okey, kita pindahkan contents tadi R2 tadi kepada R1 lagi dan kita tambahkan lagi dengan 1. So tadi 40021, sekarang dia jadi 40022. Okey, dan kita teruskan dengan sub. Okey, sub R3. So R3 ni kita akan tolakkan dengan 1. So R3 kita tadi adalah 12 iaitu C. Kita tolak 1 jadi 11. So dalam hexa B. Okey. Untuk line yang ni, compare R2
and R1. Okay, sekiranya R2 lagi besar daripada R1, so dia akan pergi terus ke line ni, line 16 ni. So dia akan storekan R2 kepada memori R0. Sekiranya R2 lagi kecil daripada R1, dia akan teruskan dengan line nombor 12 dan seterusnya. Dan kita kenalkan LDR R3 kepada 0x60. Okay, kita kenalkan R3 kepada 0x60. So dekat register dia akan ambil nilai ni. Kemudian kita tambahkan R2 dan R3 kepada R4. So hasil nilai tambah R2 dan R3 ni akan masuk ke dalam R4. So R4 kita akan jadi ni. Seterusnya kita akan storekan R4 kepada memori R5. Seterusnya itu sekiranya R2 lagi kecil daripada R1. So tu saja ke-6 soalan. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan dengan melaksanakan tugas ni, saya lebih faham bagaimana sesuatu program tu berjalan. Contohnya kill ni, macam mana dia berjalan daripada satu line ke satu line. Dan kalau contohnya selalunya kita buat manual. So untuk kita nak check jawapan kita sama ada betul atau tak, kita boleh rujuk application ni. So itu saja, terima kasih.